Usul menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong selesai dibahas. LPF KDN kaji semula kuasa stesen TV lulus penyiaran filem atau drama. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saudara, anda sedang menyaksikan berita Parlimen edisi Isnin 28 Mac bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara, Dewan Negara hari ini meluluskan usul menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong ketika merasmikan pembukaan penggal kelima Parlimen ke-14 pada 28 Februari lepas. Usul disetujukan selepas dibahaskan selama 3 hari mulai 21 Mac lalu, disusuli penggulungan 26 kementerian selama 2 hari. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Antara isu yang dibangkitkan pada sesi perbahasan, kedudukan negara dalam Indeks Persepsi Rasuah, pengiktirafan peranan wanita dalam urusan pentadbiran negara, meminda akta berkenaan perbuatan memalukan fizikal seseorang, terutama golongan orang kurang upaya, dan isu berkaitan kawalan penyiaran filem dan drama. Persidangan hari ini menyaksikan 18 kementerian menggulung perbahasan, termasuk 5 di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan ketika sesi penggulungan usul berkenaan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Ermiati Samsudin menjelaskan kedudukan dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2021 itu ditentukan menerusi 13 kajian pelbagai agensi antarabangsa. Malaysia menduduki tangga kedua terbaik selepas Singapura dan di antara 9 daripada Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. GIACC sebagai penyelaras dengan kerjasama agensi-agensi peneraju akan terus mempergiatkan gerakan pelaksanaan inisiatif-inisiatif dalam 6 bidang keutamaan yang dinyatakan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional iaitu NACP. Dan selain itu, promosi serta hebahan berhubung dengan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pemantapan governance akan terus kita pertingkatkan bersama dengan 27 ketua agensi peneraju Pelan Anti Rasuah Kebangsaan. Beberapa sesi libat urus juga telah diadakan oleh pihak Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC, Jabatan Perdana Menteri bersama agensi-agensi kerajaan dan beberapa pertubuhan masyarakat sivil. GIACC turut mengadakan persidangan penyelidikan berhubung governance, integriti dan anti rasuah peringkat nasional. Kesemua langkah berkenaan dilakukan bagi penambahbaikan. Lembaga Penapisan Filem LPF dan Kementerian Dalam Negeri KDN sedang mengkaji semula penurunan kuasa kepada pihak stesen televisyen TV untuk proses kelulusan penyiaran sesuatu filem atau drama. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah itu bagi memastikan ia lebih terkawal dan hukuman lebih berat boleh dikenakan jika berlaku sebarang pelanggaran. Semua stesen TV yang membuat proses penapisan siaran mengambil tindakan kepada mana-mana yang boleh menyebarkan klip video tanpa kebenaran yang boleh mencalar imej, dan semua stesen penyiar perlu bertanggungjawab dalam memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi. Jelas beliau, penerbit filem dan drama seharusnya memastikan kandungan bahan yang disiarkan mematuhi garis panduan penapisan filem yang ditetapkan dalam memastikan bahan penyiaran tidak menyimpang daripada ajaran Islam, adat dan budaya Malaysia. Tegas Datuk Zahidi, garis panduan berkenaan perlu mengikut ketetapan LPF, KDN dan garis panduan penapisan kandungan berunsur Islam oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan garis panduan siaran televisyen RTM. Beliau menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementerian tersebut di sidang Dewan Negara.
Sementara itu, menyentuh isu kontroversi penyebaran klip video drama oleh aktor drama yang tular baru-baru ini, KCOM telah menjalankan siasatan dan proses undang-undang sedang berjalan. SKM telah menjalankan siasatan kerana baru-baru ini ada isu yang filem yang berunsur lucah dan berakhirkan tu. Jadi walaupun kita adakan siasatan dan proses undang-undang yang berjalan di bawah Seksyen 2.3 atau Komunikasi dan Multimedia 98 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tambah beliau, kertas siasatan telah dilengkapkan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara. Sementara itu, sebanyak 1,259 stesen pemancar komunikasi yang terjejas banjir di seluruh negara telah dibaik pulih sepenuhnya. Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, ia rentetan bencana banjir melanda seluruh negara dari Disember 2021 hingga bulan Mac 2022. Menurutnya, pihaknya juga sedang berusaha mendapatkan teknologi satelit di seluruh negara sebagai sokongan kepada stesen pemancar berkenaan. Kita tengah berusaha sekarang ni untuk kita dapatkan satelit di seluruh negara. Sebab apa? Memanglah soalan yang Ahmad Senator tu, kita yang pentingnya apabila berlaku banjir. Bila berlaku banjir, maknanya stesen tu tak boleh pakai. Jadi kita nak cari perbantuan, minta makanan dan semua sebab stesennya dah rosak. Jadi pada waktu tu penting. Jadi kita nak cover dengan satelit. Maknanya jika seluruh negara ni ada satelit, jadi dapatlah kita cover balik. Maknanya walaupun berlaku banjir, stesen memancar, rosak, menaranya rosak tak boleh pakai, tetapi masih kita boleh gunakan talian. Ini sebab pentingnya sewaktu banjir. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Hisamuddin Yahya mengenai status pemulihan menara telekomunikasi yang terkesan akibat banjir. Ya, Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan sebanyak 10,860 unit rumah terjejas banjir di seluruh negara dibaik pulih serta dibina baharu melalui inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia setakat 21 Mac lalu. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, ia membabitkan 85 unit rumah untuk bina baharu, manakala 10,775 unit lagi adalah untuk baik pulih. Menurutnya, Perbadanan Prima Malaysia Prima dan Syarikat Perumahan Nasional Berhad SPNB dipertanggungjawabkan melaksana usaha berkenaan. Sehingga kini pihak Prima telah menyiapkan sebanyak 41 unit rumah untuk kerja-kerja baik pulih. 5 unit di Selangor, 10 unit di Pahang, 26 unit di wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur. Sebanyak 462 unit pula sedang dalam peningkatan peringkat pelaksanaan yang melibatkan rumah di negeri Selangor, Pahang, Melaka dan juga Kuala Lumpur. Menurut Datuk Seri Dr. Ismail, SPNB sedang dalam proses menyiapkan 43 daripada 85 unit rumah bina baharu, iaitu 38 unit di Pahang, 3 di Melaka dan 2 lagi di Kuala Lumpur. Katanya, baki 42 unit rumah bina baharu pula sedang dalam proses pelantikan kontraktor. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Johannes Abdul Aziz mengenai usaha kerajaan membina dan membaik pulih rumah penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Kerajaan tidak pernah mengabaikan penduduk kawasan bandar yang layak daripada memiliki rumah mampu milik. Datuk Seri Dr. Ismail berkata, KPKT sentiasa mengimbangi pembangunan rumah mampu milik, khususnya di kawasan bandar. Peratus pembangunan rumah mampu milik di kawasan Lembah Kelang, Johor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang adalah seperti berikut. PPR telah mencapai 52.78% bagi negeri tadi. Projek PPM telah mencapai 60.77% di Lembah Kelang, Johor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Prima telah mencapai 39.89%. PIP Rumah Mesra Rakyat telah mencapai 26.44% dan kediaman SPNB telah mencapai 26.92%. Maknanya
Beliau memaklumkan kerajaan meluluskan peruntukan lebih 398 juta ringgit untuk projek perumahan rakyat tahun ini, merangkumi 29 projek sambungan. Dan khusus menjaga keselamatan serta membendung jenayah rentas sempadan, 19 pos kawalan baharu Angkatan Tentera Malaysia ATM di sempadan Sarawak, Kalimantan dan Sabah Kalimantan dibina. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, risiko peningkatan jenayah rentas sempadan mungkin berlaku selepas pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Ia merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi mendepani cabaran seperti kemasukan pendatang asing tanpa izin, pemerdagangan manusia dan penyeludupan barang kawalan. Ini hanya sebahagian daripada pelbagai lagi usaha kita untuk memperkukuh kawalan sempadan Malaysia-Indonesia. Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan sendiri, semasa lawatan kerja beliau ke Sabah pada bulan Januari yang lalu, telah mengumumkan penambahan kem-kem baru di Sabah, termasuklah pembinaan kem Lahad Datuk. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Zaidi Suhaili yang meminta kajian menyeluruh terhadap keselamatan sempadan negara kesan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Datuk Seri Ikmal Hisham berkata, langkah lain diambil kerajaan termasuk meningkatkan keupayaan operasi pemantauan dan pengawasan sempadan melalui penggunaan aset-aset berteknologi tinggi, penggemblengan sumber dan aset kerajaan secara berpusat dan mempertingkat kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia. Kementerian Pengangkutan MOT belum bercadang melaksanakan kajian kebolehkelaksanaan pembinaan rangkaian kereta api yang menghubungkan Sarawak dan Sabah ke Brunei dan Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, sebarang cadangan bagi ketersambungan pengangkutan darat dan udara dari Sarawak dan Sabah perlu disokong statistik unjuran penumpang supaya perancangan terperinci dapat disediakan. Di Sarawak, tumpuan sedang diberikan kepada penyediaan rangkaian rel bandar di bawah projek Kuching Urban Transport System KUTS yang diterajui oleh Sarawak Metro, manakala di Sabah tumpuan diberikan kepada penambahbaikan infrastruktur kereta api serta mutu perkhidmatan kereta api Sabah yang diterajui oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS. Sementara mengenai sebarang projek pembangunan atau menaik taraf mana-mana lapangan terbang perlu dilaksanakan bersandarkan konsep bukti perancangan dalam pembangunan sektor pengangkutan bagi memenuhi keperluan pasaran. Ketika ini, MOT melaksanakan kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Negara NASP yang meliputi kajian semua pembangunan lapangan terbang dan padang terbang di Malaysia yang dijadual akan siap pada pertengahan tahun depan selaras Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030. Sebanyak 349.9 juta ringgit diperlukan untuk pemerkasaan Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGVI bagi tempoh 4 tahun bermula tahun ini hingga 2025. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, kos tersebut melibatkan konsultasi menaik taraf makmal kepada fasiliti amalan makmal baik GLP, 2 makmal bertaraf amalan pengeluaran baik GMP, 1 fasiliti biokeselamatan haiwan kelas 3 ABSL kelas 3 dan perolehan peralatan penting. Katanya kos itu juga untuk geran penyelidikan yang menyokong program pembangunan dan pengukuhan penghasilan vaksin negara serta sumber manusia dan pembangunan kepakaran tempatan. Keperluan peruntukan ini juga bertujuan untuk mengatasi jurang yang telah dikenal pasti di dalam penghasilan vaksin sendiri, iaitu yang pertama, ketiadaan makmal untuk melaksanakan kajian praklinikal dan klinikal yang menepati piawaian good labor GLP dan GMP.
Dan kedua, kesukaran untuk mendapatkan pakar klinikal, antaranya untuk mengawal selia kajian praklinikal dan kajian klinikal fasa pertama di dalam manusia. Datuk Ahmad Amzad menjawab soalan Senator Insinyur Khairil Nizam Khairuddin mengenai kos berkaitan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi kementeriannya. Ya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan meneliti cadangan hukuman 100 hingga 150 hari program khidmat masyarakat dikenakan kepada mereka yang mempersenda golongan orang kurang upaya OKU. Timbalan Menterinya Datuk Seri Zailah Muhammad Yusof berkata, cadangan tersebut sesuai dilaksanakan kerana program khidmat masyarakat menggariskan 3 elemen utama iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Kementerian akan meneliti dengan lebih lanjut cadangan tersebut dalam proses semakan Akta OKU 2008. KPWKM sentiasa memandang serius dan mengutuk insiden mempersendakan dan mendiskriminasikan OKU yang semakin berlasa dalam masyarakat dalam negara kita, terutamanya melalui penularan di media sosial. Pewujudan remedi dan penalti yang munasabah bagi menangani isu-isu tersebut seperti yang telah dicadangkan memerlukan penelitian lanjut daripada aspek perundangan. Tambah Datuk Siti Zailah, bagi menangani pelakuan jenayah berkenaan, undang-undang yang terpakai adalah di bawah Seksyen 233(1)(a)(b) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Sementara sebarang bentuk aduan, rayuan dan petisyen berkaitan pelanggaran hak OKU boleh disalurkan kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dan sistem perundangan lain yang sedia ada. Menyentuh perkembangan status Pelan Tindakan OKU PT OKU 2016-2022 pula, KPWKM sedang menganalisis program dan tindakan yang ditetapkan dalam pelaksanaannya. Membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan apa-apa ujian COVID-19, termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Bagi semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 yang melalui sempadan udara, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum lepas. Tak perlu lagi ada ujian semasa ketibaan. No more on arrival testing. Bertemu kembali. Calon-calon vaksin COVID-19 di Malaysia belum boleh dikomersialkan. Ini berikutan setiap langkah penghasilan vaksin perlu mematuhi peraturan dan piawaian Regulatori Farmasi Negara NPRA dan di peringkat antarabangsa. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim, 2 jenis vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan oleh Institut Pembangunan Perubatan IMR, Kementerian Kesihatan KKM di bawah peruntukan KKM dan Sukuk Prihatin bernilai 3.4 juta ringgit. Vaksin yang dilemahkan, inactivated. Statusnya sekarang ni berada di peringkat kajian praklinikal bagi tujuan pembuktian konsep proof of concept dengan izin yang telah bermula pada Februari 2022 dan dijangka siap pada Julai 2022. Selepas itu analisis data akan dijalankan dan dijangka berakhir Disember 2022. Yang kedua adalah teknologi vaksin berasaskan mRNA yang mana ia berada di peringkat makmal iaitu in vitro transcription ke atas cell culture. Dengan izin, pertama yang telah bermula pada Jun 2021 dan dijangka akan siap pada Disember 2022. Sekiranya pembuktian konsep kedua-dua vaksin ini berjaya, pelaksanaan penghasilan vaksin ini akan diteruskan
melalui makmal yang telah diakreditasikan sebagai Good Laboratory Practice GLP dan Good Manufacturing Practice GMP. Beliau menjawab persoalan yang diajukan Senator Datuk Paul Igai. Jelas. Tapi soalan saya ialah satu, adakah Malaysia sudah atau akan menjadi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan menubuhkan Lembaga Ruminan Negara LRN yang dijangka akan beroperasi secara berfasa mulai tahun ini. LRN akan menyokong Pelan Strategik dan Tindakan Pembangunan Industri Pedaging Negara 2021-2025 serta Pelan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara 2021-2025 bagi memacu pertumbuhan industri makanan negara. Menubuhkan Lembaga Ruminan Negara LRN yang dijangka akan beroperasi secara berfasah mulai tahun ini. LRN akan menyokong Pelan Strategik dan Tindakan Pembangunan Industri Pedaging Negara Beef Plan 2021-2025 serta Pelan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara Dairy Plan 2021-2025 bagi memacu pertumbuhan industri ruminan secara bersasar dan meningkatkan SSL daging lembu kepada 50% dan SSL susu segar kepada 100% menjelang tahun 2025. Ketiga, merangka. Pada masa sama, MAFI merangka dasar khusus yang baharu mengenai pembangunan industri jagung bijian untuk mengurangkan import makanan ternakan. Ia merangkumi pendekatan berskala besar dan menggalakkan penglibatan sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Datuk Seri Dr. Ronald menjawab pertanyaan Senator Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Pada tahun 2021, import makanan mencatat nilai RM63.6 bilion berbanding RM55.4 bilion pada tahun sebelumnya bagi memastikan bekalan makanan domestik terjamin dan memenuhi keperluan industri tempatan. Perangkaan tersebut meliputi keperluan 30% beras dan 70% daging dari sumber import. Kementerian Pendidikan menyediakan peruntukan khusus RM746 juta untuk menaik taraf dan membangunkan semula bangunan daif sekolah seluruh negara termasuk di pedalaman dan luar bandar. Bagaimanapun keutamaan penyelenggaraan akan diberikan kepada sekolah yang memiliki fasiliti yang rosak teruk dan tidak selamat sekiranya tidak diselenggara. Keutamaan perlu ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri memandangkan jumlah peruntukan yang diterima pada tahun semasa tidak mencukupi bagi menyelenggara keseluruhan sekolah. Bagaimanapun, KPM tetap komited untuk menyelenggara mana-mana sekolah yang dikategorikan dalam kes kecemasan dan boleh membahayakan murid sekiranya tidak dibaiki. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof berkenaan fasiliti sekolah uzur terutamanya di luar bandar dan pedalaman. Malaysia berjaya mencatat jumlah dagangan luar melebihi RM2 trilion menerusi pembukaan semula sektor ekonomi di bawah Pelan Pemulihan Negara 1.0. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, nilai kemasukan bersih pelaburan langsung asing FDI negara juga melebihi RM50 bilion yang menyumbang kepada penguncupan kadar pengangguran kepada 4.2%. Antara pencapaian lain yang dapat dilaksanakan menerusi Pelan Pemulihan Negara 1.0 termasuk peralihan semua negeri ke fasa 4, kadar vaksinasi bagi golongan dewasa yang mencecah 98% dan kejayaan program gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi. Bagi pakej pemulih iaitu pakej rangsangan ekonomi ke-8 yang diumumkan pada 28 Jun 2021 yang berjumlah RM111.37 bilion atau 150 atau daripada 150 bilion yang diperuntukkan telah disalurkan setakat 31 Disember 2021. Pecahan insentif utama yang telah disalurkan adalah seperti berikut. RM80 bilion Malaysia telah diperuntukkan bagi program bantuan pembayaran balik pinjaman dan moratorium. RM4.5 bilion telah disalurkan bagi program bantuan khas COVID-19 yang manfaatnya 9.95 juta penerima dan RM2.51 bilion telah disalurkan bagi program lanjutan subsidi upah 4.0.
Tambahnya, Sekretariat Majlis Pemulihan Negara sedang merangka Pelan Pemulihan Negara 2.0 yang lebih komprehensif dan inklusif bagi memastikan pemulihan negara seterusnya lebih bersifat menyeluruh. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Ahmad Yahya. Kementerian Sumber Manusia dipertanggungjawabkan untuk mengetuai sebuah jawatan kuasa bagi meneliti cadangan mengenai isu kebenaran bekerja kepada pelarian. Aspek utama berkaitan pekerjaan seperti dokumentasi, permit pekerjaan, bayaran levy oleh majikan, percukaian, pelaksanaan kontrak pekerjaan, jenis sektor pekerjaan yang dibenarkan serta perkara lain yang membabitkan undang-undang perburuhan sedang diteliti oleh kerajaan. Keputusan dasar mengenai perkara ini hanya akan dimaklumkan setelah kerajaan melaksanakan penelitian terperinci terhadap kebolehsanaan serta impaknya kepada rakyat tempatan. Untuk makluman Tan Sri Ketua dan Yang Berhormat, kad UNHCR yang dikeluarkan oleh pejabat UNHCR Kuala Lumpur adalah sebagai dokumentasi untuk satu tujuan sahaja, iaitu mengiktiraf dan mengesahkan status orang pelarian dan pemohon suaka yang diperlukan perlindungan antarabangsa. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zurainah Musa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas bagi mengatasi masalah banjir kilat di negara ini. Jawatan kuasa tersebut diketuai Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah KPKT dan dianggotai pelbagai agensi kerajaan dan pejabat setiausaha kerajaan negeri. Jelas Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, jawatan kuasa tersebut menyediakan draft pelan tindakan bagi mengatasi masalah banjir di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT bagi tempoh 5 tahun. Antara pelan tindakan yang telah digariskan bagi mengatasi masalah banjir di kawasan perindustrian adalah seperti berikut. Yang pertama, menaik taraf sistem saliran lama iaitu tidak sistematik berdasarkan senarai hotspot ataupun tempat yang biasanya berlaku banjir kilat dengan keadaan yang lebih mesra alam. Yang kedua, mengemaskini dan menyelaras inventory sistem saliran yang berangkumi hak milik, tanggungjawab, menyenggara, lokasi dan butiran terperinci yang berkaitan bagi memudahkan kerja penyegaraan di kawasan PBT. Turut dilaksana hebahan dan kempen kesedaran awam. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Razali Idris. Saudara, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK merekodkan 5,377 penagih dadah menjalani rawatan pemulihan secara sukarela dari tahun 2017 hingga 2021. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Jonathan Yassin, pihak AADK bersedia menerima mana-mana klien yang mempunyai masalah dadah untuk menjalani pemulihan. Program pemulihan tersebut dilaksana menerusi dua kaedah iaitu pemulihan dalam komuniti dan pemulihan dalam institusi. Penilaian akan dibuat untuk menentukan tahap kebergantungan dan keparahan terhadap dadah. Skor yang diperlui akan digunakan untuk menentukan program rawatan dan pembelian yang bersesuaian untuk kepulihan klien tersebut. Sekiranya klien mempunyai masalah kesihatan mental dan tidak stabil, pihak AADK akan mendapatkan rawatan psikiatrik sebelum klien kembali menjalani pemulihan dengan AADK. Saudara, berita Parlimen edisi Isnin 28 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Indi Reza Rohadian. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.